Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, tetamu kita pada hari ini, dan juga yang berbahagia barisan Lembaga Pentadbir Masjid Al-Taqwa, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah tetamu yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Amin. Jadi kita bertemu pada hari Ahad pagi ini, ya, dan kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan Ustaz Bad sekali lagi ke sini. Ni teh tariknya baru sampai. Ya, sesi hari ini, ya Ustaz Bad, sebenarnya adalah kelas mingguan saya lah, iaitu KAFA singkatannya, kelas agama Fardu Ain, kelas asas Fardu Ain. Jadi di dalam KAFA ini berbulan sekali ke, atau kita lihat macam mana kita bawalah tetamu undangan lah. Kalau setiap minggu Ustaz muak juga mereka tengok muka saya. Jadi hari ini kita datangkan tetamu yang saya kira lah tak payah kenalkan lah. Tak payah kenalkan lagi, Datuk Ustaz Badli Shah ini untuk hadir ke sini untuk dia pula kongsikan kepada kita tentang apa-apa yang boleh beliau kongsikan lah, dan khususnya berkenaan dengan ilmu. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz boleh minum ya. Jadi sesi ini formatnya sembang ya, santai. Siapa nak keluar tak, kita tak marah. Nak tidur baring boleh baring pun boleh. Nak makan pun boleh, silakan. Dia ada teh tarik kat luar, silakan. Sesi ini nama sembang teh tarik. Teh tarik pun dah tersedia Ustaz. Makan nanti insya-Allah, nanti kuih nanti disiapkan. Baiklah, kita tak mau buang masa kerana Ustaz punya flight ni 10.30 Ustaz Masya-Allah. Ya, jadi kita langsung saja Ustaz, bagaimana boleh kasih kita semangatlah untuk kita nak tuntut ilmu ni, adab-adab ataupun fadilat-fadilatnya. Fadhal syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil, pengacara majlis yang saya muliakan, Lembaga Pentadbir, warga kerja dan para sukarelawan Masjid At-Taqwa, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya bersyukur dapat kembali menyampaikan syarahan di Masjid Al-Taqwa ini. Kali terakhir saya menyampaikan syarahan di sini kira-kira 617 hari yang lalu, yaitu pada hari Sabtu 7 hari bulan Februari tahun 2015 jam 9 malam. Artinya sudah 1 tahun 8 bulan 9 hari. Dan saya sangat yakin tuan-tuan pun dah tak ingat apa yang saya ceramahkan pada masa itu. Masa itu kita buat forum ya, bersama juga dengan Ustaz Salim, dengan Ustaz Ahmad Dahri. Kita membincangkan tentang tajuk Murabbi yang Agung. Bagi yang ingat, ingatlah, yang tak ingat, tak ingatlah. Dan tajuk kita yang pagi ni pun Ustaz, saya ingat lagi 2 tahun dia tak ingat apa yang kita bahaskan nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak bincangkan pada pagi ini tentang ilmu, bagaimana kehebatan para ulama yang kita kenal hari ini. Mereka menjadi hebat sebab mereka ini adalah di kalangan knowledge seekers. Mereka ini pemburu-pemburu ilmu yang begitu luar biasa sekali, determination mereka. Ilmu ini dia jauh lebih hebat berbanding dengan harta. Ada rakan-rakan kita sekarang yang sedang sibuk mencari duit. Tak nafi, duit pun berperanan besar dalam kehidupan. Tapi ingat, ilmu kalau kita dapat, ilmu akan jaga kita. Tetapi kalau duit, kita yang mesti jaga dia. Beza sedikitlah. Dengan ilmu orang tak boleh curi. Harta tinggal sekejap saja sudah hilang. Ilmu tak ada orang boleh sedut daripada sini tak dapat. Yang ketiga, ilmu semakin diguna, semakin bertambah. Kebalikan dengan duit, duit semakin diguna, semakin lama semakin berkurang. Ilmu walau sebanyak mana pun tak perlu dibayar zakat.
Berbeza dengan harta, cukup haul dan nisab, wajib dizakatkan. Ilmu dia boleh ikut kita sampai ke dalam kubur. Adapun harta kita, duit kita, rumah kita, handphone kita hanya sampai ke pagar kubur sahaja. Ilmu boleh mendatangkan kuasa dan juga harta kepada kita. Tetapi kuasa dan juga harta belum tentu menghasilkan ilmu. Orang berilmu ramai sahabatnya, tetapi orang berharta ramai seterunya. Mengenangkan kepada kelebihan-kelebihan inilah para ulama mengambil perhatian yang mustahak untuk menjadi pemburu-pemburu ilmu. Sebab itu kalau kita kongsikan tentang kesungguhan para ulama dalam bab mementingkan sampai mencari ilmu ini, saya nak bawakan beberapa contoh tentang bagaimana kesungguhan mereka di dalam mencari ilmu. Ada yang melakukan perjalanannya beribu-ribu tahun, beribu kilometer semata-mata untuk mendapatkan satu hadis. Ada yang melakukan perjalanan bertahun-tahun kerana nak mendapatkan satu ilmu. Tetapi semua mereka itu bermula dengan satu adab yang pertama, iaitu tidak boleh tidak, mestilah respect kepada guru. Itu nombor satu. Carilah mana-mana ulama yang ada, mereka ini terdiri daripada orang yang sangat memuliakan guru. Kita ambil contoh nama-nama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad dia kata, saya selama 30 tahun saya tak pernah tidur melainkan sebelum saya tidur saya doakan keampunan untuk guru saya Imam Syafi'i. Bayangkan, tiap-tiap malam tanpa gagal doa kebaikan, keampunan untuk guru dia. Imam Asy-Syafi'i juga tidak terkecuali. Kata dia, semasa saya belajar dengan Imam Malik, saya buka kitab Al-Muwatta. Ketika saya nak membuka helaian kitab itu, saya akan buka sehelai. Kerana saya tidak mahu mengganggu bunyi kertas yang saya selak, sehingga mengganggu konsentrasi guru saya Imam Malik. Kan kita kalau pergi belajar kitab tebal, okey ustaz pun masuk, okey buka muka surat 60. Itu kan kita. Tapi Imam Syafi'i ini dia terlampau jaga, helai muka surat tu pun dibuka pelan-pelan. Oh, orang sekarang jangankan buka buku, buka apa, handphonenya keluar macam-macam lagu. Tengah mengajar tu, keluar lagu Jeffrey Den. Tapi ini cerita orang di Kuantan, bukan di sini. Di Kuantan banyak begitu. Begitu juga kata Imam Abu Hanifah, kata dia, aku tidak pernah melunjurkan kakiku ke arah rumah guruku. Guru dia bernama Hamad. Orang tanya kepada Abu Hanifah, awak punya rumah dengan rumah guru awak berapa jauh? Katanya tak jauh, pisahnya 7 lorong. Tapi saya tak sampai hati kaki saya menghala ke rumah guru saya bernama Hamad. Bayangkanlah begitu hormatnya dia pada guru, sampai kaki pun tidak dilunjurkan ke arah rumah gurunya. Itu sebab mereka ini jadi ulama besar sampai sekarang. Sebab mereka respect pada guru mereka. Ada satu orang ulama, Syekh Burhanuddin, dalam dia ni pengarang kitab Al-Hidayah yang begitu masyhur dalam mazhab Hanafi. Dia cerita ada seorang ulama dari Bukhara. Dia ni kalau murid dia ribuan orang murid. Kalau dia datang syarahan, memang bawa tikar penuh ni, penuh sangat orang belajar dengan dia. Satu hari dia sedang mengajar, anak murid dia nampak, tiba-tiba Syekh ini berdiri secara tiba-tiba. Berdiri macam dengar lagu kebangsaan tu, National Anthem, berdiri tegak. Semua heran, kenapa ustaz kita bangun, pandang tepi, tak ada apa-apa pun. Selang kemudian, duduk kembali. Okeylah, muridnya teruskan belajar. Habis kelas pengajian, ada murid-murid yang sedikit berani untuk nak tanya kepada ustaz ni, Syekh minta maaf nak tanya. Tadi sedang tuan mengajar kami, tiba-tiba tuan berdiri. Apa cerita tuan? Oh, katanya begini. Saya sedang mengajar dalam masjid.
Saya pandang keluar pintu, saya nampak anak kepada guru saya melintas. Jadi saya bangun, respect sama anaknya dulu. Dia dah lalu, saya pun duduklah. Jadi bayangkan, itu baru anak pada gurunya lalu, dia sudah berdiri. Bayangkan kalau gurunya lalu, saya ingat dia panjat atas meja lah, punya respect pada. Ini kegigihan, penghormatan para ulama dulu kepada guru mereka. Sebab itu kita kalau nak mengaji, nak belajar, nombor satu mesti mau respect guru. Tak kira ilmu apa, belajar silat sekalipun. Mana boleh belajar silat, kita pandang guru kita lagi hebat daripada guru, tak boleh lah, tak dapat ilmunya. Guru tu tak akan mengajar ilmu sulit-sulit pada kita. Yang buah 18, buah 20 dia simpan, sampai 17 jadi bagi buah sulit. Sebab tak tahu hormat orang ini. Ilmu agama pun sama, tak akan dapat keberkatan ilmu kalau tidak respect pada guru. Di sekolah, kalau murid tak hormat pada cikgu, dia memang berjaya dalam exam, tapi percayalah hidupnya dia tak tahu apa yang dia belajar selama ini. Dia benar belajar tapi aku tak faham apa yang aku belajar, walaupun examnya bagus. Sebab itu menghormati guru sangat mustahab. Yang kedua, kita melihat perjuangan para ulama. Mereka punya semangat daya juang yang begitu tinggi untuk mencapai ilmu, serta mereka spend time untuk mendapatkan ilmu ini begitu luar biasa sekali. Macam tadi Ustaz ada menyebut tentang kelas kafa yang inisiatif kita buat untuk nak kembalikan masyarakat kepada basic pengajaran dalam ajaran Islam ini, fardu ain kita. Tapi tidak ramai orang yang boleh meluangkan masa untuk nak belajar. Kalau kita nak kaji balik ya para ulama, dari segi mereka meluangkan masa untuk belajar, kita ambil contoh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini ketika Nabi wafat, umurnya baru 13 tahun, tingkatan 1 baru. Tetapi kata Sayyidina Umar Al-Khattab, andai kata Ibnu Abbas ini umurnya sama dengan kami, maka tidak ada di kalangan kami yang boleh challenge dia punya ilmu, walaupun hanya 1/10 daripada knowledge dia. Ibn Abbas ni muda. Yalah, kalau Nabi wafat umur 63, dia baru 13 tahun. Sahabat-sahabat Nabi semua dah senior, 50, 60, dah semua warga emas dah semua. Tapi dia baru tingkatan 1, dia punya ilmu boleh mengatasi semua sahabat yang senior. Apa sebab? Macam mana dia boleh dapat cara begitu? Rupanya Ibnu Abbas ini, kalau dia dengar ada satu berita tentang adanya hadis Nabi daripada para sahabat-sahabat Nabi ini, dia akan terus pergi ke rumah sahabat itu, tak kira masa. Kalau tengah malam lah. Petang, siang, dia tak kira. Tapi dia akan datang, dia tak ketuk pintu, dia tunggu saja di luar. Sampailah sahabat itu keluar rumah. Dia tak ada nak ketuk pintu ke, Assalamualaikum, dengar cerita awak ada dapat hadis ya? Bagi saya sikit. Tak ada. Dia duduklah depan, duduk begitu. Katalah sahabat ni nak keluar, ternampak. Awak buat apa sini Abdullah? Saya nak tunggu tuan lah. Berapa lama dah duduk? Dari tengah malam tadi dah saya duduk sini. Awak nak apa? Saya nak tanya semalam tuan ada dengar hadis atau tidak? Ada. Boleh kasih sama saya mau dengar. Wahai Abdullah bin Abbas, kalau awak bilang nak minta hadis sama saya, ketuk sajalah pintu. Tapi kata Ibn Abbas, tidak. Saya kalau nak mendapatkan satu ilmu, saya mesti datang berjumpa dengan orang yang berkehendakkan ilmu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Sebab ilmu itu mesti didatangi, bukan mendatangi. Bayangkan barakah dia. Dia dengar satu tempat ada ilmu, dia pergi. Jadi dalam konteks kita sekarang, kalau dengar di Masjid Taqwa ada tempat ilmu, kita pergi. Kalau begitu amalannya, insya-Allah boleh membentuk kita menjadi Ibnu Abbas Junior insya-Allah. Di mana saja dia dengar ada ilmu, dia pergi. Dia akan pergi. Tapi sekarang dunia sudah terbalik. Anak murid dah tak pergi pada guru. Guru yang pergi pada murid pula sekarang ni. Merata ustaz tu pusing, satu Singapura, masjid ke sini. Sebab zaman dah berubah. Anak murid dah ramai yang tak kuat-kuat lagi. Guru pula yang terpaksa datang pergi kepada rumah murid. Dah terbalik lagi dah.
Jadi yang terus-terusan alimnya nanti guru itulah, alim guru tu di mana mengajar. Ada satu kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin seorang tabi'in rahimahullah. Dia pernah menempuh jarak perjalanannya sejauh sebulan. Semata-mata untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais demi untuk mendapatkan satu hadis sahaja. Satu hadis sahaja. Dia berjumpa dengan Syekh Abdullah bin Unais dan akhirnya dia berjaya kumpulkan 1540 buah hadis dan dijadi seorang ulama hadis yang besar. Begitu juga Imam Baqi' bin Makhlad Al-Andalusi. Dia pernah menempuh perjalanan ikut darat daripada Spanyol sampai ke Baghdad, daripada Spain sampai Iraq, semata-mata untuk jumpa Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia dapat belajar 300 hadis daripada Imam Ahmad. Bayangkan daripada Spain sampai Baghdad itu jaraknya 5,728 km. Kalau driving non-stop 60 jam. Tetapi kerana nak mencari ilmu dia sanggup pergi. Kita daripada rumah sekitar Siglap ke apa nak sampai ke sini, saya kira tak sempat tukar gear 5 dah sampailah. Saya ingat tak sempat tukar pun gear. Kalau tuan-tuan dari Singapura pergi ke Ipoh pun baru 566 km. Katalah ada yang peminat Ustaz Kazim di sini ya, die hard fan punya kan. Dengar Ustaz Kazim, piu pergi. Mungkin kita rasa jauh, itu baru 556 km saja. 5 jam 19 minit lah. Ini Imam Baqi' bin Makhlad Al-Andalusi, perjalanannya 5,728 km. Nak dapatkan hanya satu hadis saja daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang saya nak kongsikan adalah kesungguhan. Kita ambil contoh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa Imam Nawawi dia jadi ulama, namanya begitu besar sekali. Bahkan tuan-tuan kalau belajar fiqh, belajar hadis, tidak mesti jumpa dengan nama Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi dia punya nama, begitu besarnya nama dia, sehingga kan kalau ada khilaf dalam permasalahan tertentu, tiba-tiba ada pandangan Imam Nawawi, kita pegang Imam Nawawi. Imam Nawawi ni memang legend betul lah. Muda, bujang, tak sempat kahwin, meninggal. Sekitar 4 series baru umurnya dia sudah meninggal dunia. Apa sebab dia boleh jadi ulama besar dalam usia yang begitu muda? Tiap-tiap hari Imam Nawawi dia membaca 12 jenis ilmu yang berbeza-beza. Saya tidak katakan sehari dia baca fiqh, lepas tu hadis, lepas tu bahasa Arab. Tak, dia baca yang beza-beza. Hari ni pagi dia baca fiqh, tengah hari matematik, petang sains, malam geografi. Begitulah. Setiap hari dia akan belajar 12 jenis disiplin ilmu yang berbeza. Ada satu orang ulama juga namanya Majduddin Ibnu Taimiyah. Dia ini datuk kepada Ibn Taimiyah. Ni nak cerita kegigihan dia ya. Syekh Majduddin ini kalau dia nak masuk bilik mandi, nak mandi, dia akan pesan kepada khadam dia atau bibi dia, pembantu dia begitulah. Tunggu depan bilik air, pegang kitab, tolong bacakan buku. Sambil mandi dia nak dengar baca kitab. Sambil mandi. Zaman dia tak ada radio, tak ada apa. Sebab dia sambil mandi pun nak mendengar ilmu-ilmu yang baru. Begitu obses dia tentang ilmu. Begitu juga Syekh Al-Hasan Al-Lu'lu'i rahimahullah. Selama 40 tahun dia tidur, tak pernah dia tidur melainkan atas dadanya mesti ada kitab. Baca tak baca cerita lain. Macam kita dekat kepala kita handphone, 40 tahun tak pernah berpisah dengan handphone. Dia kitab. Mesti ada atas dada. Nak tidur baca dulu. Bacalah apa-apa kitab yang boleh mendatangkan ilmu. Kemudian tidur dengan kitab itu selama 40 tahun. Gigihnya dia membaca. Begitu juga Ibnul Jauzi, sepanjang hidupnya dia telah membaca lebih daripada 20,000 jilid kitab. Ibnul Jauzi ni ada satu kisah menarik, khadam dia bercerita. Dia tiap-tiap hari dia menulis. Kalau dia ada ilmu dia tulis. Tulis. Dan dia arahkan pembantu dia, sediakan pensel kalau yang dah sharp, tajam-tajam, satu box penuh. Tulis patah, dia buang.
Yang itu di-sharp lagi, ambil, sambung lagi, sambung lagi. Dia pesan pada pembantu dia, engkau nanti kalau asah pensel, dia punya habuk kau jangan buang, kumpulkan. Nak buat apa tuan? Nanti kalau aku mati, dan aku mungkin mati musim winter, musim sejuk katanya. Jadi kalau air panas tak ada, masak air panas, pakai yang bekas yang kau asah tadi, dia punya habuknya itu jangan dibuang, habuknya kumpul, buatkan bakar untuk masak api, untuk mandikan aku nanti. Anak murid dia rasa macam kelakar lah, macam mana nak kumpul, tak apalah, 1 guni, 2 guni, lama betul, bertahun-tahun. Asah simpan, simpan, simpan. Akhirnya saking banyak, boleh direbus betul-betul. Ketika Ibnu Jauzi meninggal musim sejuk, khadam dia teringat pesanan dia masih hidup dulu, lalu dia penuhi wasiat tersebut. Ketika nak dimasak air, tak pakai kayu api, pakai bekas asah pensel saja. Ini kehebatan para ulama, Ibnu Jauzi rahimahullah. Begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi, kesungguhan dia membaca ilmu, dia boleh baca kitab Sahih Al-Bukhari tiap-tiap hari dalam 3 kelas pengajian dengan ulama yang berbeza-beza. Yang mana dia belajar daripada pagi sampailah pagi besok. Dia pergi ke syekh ni, dia belajar satu. Esok hari yang sama, tengah hari itu sambung lagi, sambung lagi. Gigihnya dia belajar. Begitu juga Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dia telah membaca Musnad Imam Ahmad dengan 30 guru yang berbeza dan di dalam 30 kelas berbeza tiap-tiap minggu. Benda yang sama dia belajar dengan 30 orang kerana sungguh-sungguh nak belajar. Al-Iz bin Abdissalam, dia membaca kitab Nihayatul Matlab sebanyak 40 jilid hanya dalam masa 3 hari saja. Iaitu dia pergi belajarlah. Begitu juga Ghalib bin Abdul Rahman bin Ghalib Al-Muharibi. Seumur hidup dia telah belajar Sahih Bukhari saja dengan 700 orang guru. Satu ilmu 700 orang. Imam Ahmad bin Abdid Daim Al-Maqdisi, dia pernah menyalin lebih daripada 2000 kitab. Kalau dia free, sehari dia boleh salin sebanyak 9 buah buku. Dan ada hari dia terlampau sibuk, dia hanya salin 2 buah buku saja. Ada satu kisah dalam kitab Kaifa Tatahammas fi Talabil Ilmi Asy-Syar'i karya Abu Qa'qa' Alu Abdillah. Dicatatkan bahawa para ulama dahulu kalau diberi pilihan antara makan dengan belajar, dia pilih belajar. Sampai begitu. Ada beberapa contoh, kata Abu Hatim Ar-Razi, kami masa belajar di Mesir, kata Abu Hatim, selama 7 bulan kami tidak pernah merasa masakan yang berkuah. Sebab kami tidak ada waktu untuk memasak, tidak ada masa untuk nak menyiapkannya. Artinya dia orang kalau makan telur goreng begitu saja. Nak buat kuah-kuah ni tak ada sempat masa lah. Dia cerita pada waktu siang kami akan berkeliling sekitar Kahirah kepada masyayikh, guru-guru, dan pada malam hari kami gunakan untuk nak catatkan balik apa yang kami belajar dan buat correction kalau ada kesilapan-kesilapan nota dan macam-macam. Kata dia satu hari saya bersama dengan seorang teman datang berjumpa seorang syekh, dan bila sampai pembantu syekh tu beritahu syekh ni sakit hari ni. Jadi kami pun kata, oh satu kelas sudah tidak ada, apa macam, free dah masa kita. Dia orang pun turunlah sebab kata kita 7 bulan makan nasi telur goreng saja, ikan goreng, ayam goreng, kuah pun tak ada lah. Jom pergi pasar. Pergi pasar. Lalu dekat pasar dia tertarik pada satu ekor ikan yang sedang dijual. Jadi kata Syekh Hatim, kami pun beli ikan. Kami pun niat balik mau goreng, mau makan, buat proper sikit lah, masak 3 rasa ke, sweet sour ke, macam tu lah, contoh lah. Bila kami sampai di rumah, tengok-tengok masa ada jadual syekh yang lain pula. Sepatutnya tadi dia belajar dengan syekh tu dah sakit, pergi pasar beli ikan. Sampai di rumah tengok jam, kita ada kelas satu lagi lah. Akhirnya mereka tinggalkan ikan itu dengan harapan untuk masak pula pada lain kali.
Tetapi disebabkan sibuk lagi kelas, lebih pada 3 hari ikan itu tak diusik dan ikan itu buruk begitu saja. Begitu bersungguhnya mereka belajar. Bersungguh-sungguh, makan tak sedap pun tak apalah. Tapi sebab mungkin zaman mereka itu pasport ni tak ada, delivery tak ada. Jadi semuanya perlu dimasak sendiri. Tapi kalau ada 7E ke zaman tu, saya ingat tak ada masalah. Jagung ada, roti gardenia ada. Zaman tu tak ada kan. Berbezalah. Kata Isa bin Musa al-Mutawakkil, selama 30 tahun kami para penuntut ilmu tidak pernah merasa makan bubur harisah. Bubur harisah ni, harisah kalau orang Arab, dia macam bubur yang campur dengan daging itu ya. Macam kita bubur lambuk apa begitulah. Katanya kami tidak pernah berjaya untuk nak makan bubur harisah sebab orang yang jual tu waktu pagi. Jadi kami nak pergi boleh, tapi kami akan terlepas kelas pengajian. Jadi kami selama 30 tahun tak pernah berkesempatan nak pergi. Bayangkan tuan-tuan, takkan satu hari pun tak boleh curi masa. Tak nak. Dia nak kirim orang pun tak nak. Dia nak beli, dia tak sanggup sebab kelasnya ada. Selama 30 tahun dia tak pernah merasa untuk nak pergi. Satu hari dia kata, dapat maklumat guru dia tu masuk sedikit lambat. Jadi dia pun, ini can kita lah pergi beli harisah. Pergilah beli harisah. Dan bila dia nak sampai, kawan beritahu, ustaz sudah sampai. Dia pun 50-50. Mau beli harisah, mau pergi dengan hadis. Harisah, hadis. Lalas pergi hadis. Tak makan lagi, tambah 31 tahun. Tak pernah lagi dia merasa. Luar biasalah para ulama dahulu bersungguh-sungguh. Kata Ubaid bin Ya'ish, saya tidak pernah makan malam dengan tangan saya sendiri selama 30 tahun. Yang menyuap saya makan, adik perempuan saya. Apa sebab? Saya sibuk menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlampau sibuk, makan pun tak sempat. Diajak makan tak nak turun, disuapkan. Dah tua, suap lagi. Sambil tulis. Lagi begitu. 30 tahun. Bersungguh-sungguh. Kata Al-Maliki, ada satu kisah Muhammad bin Sahnun. Dia ada seorang hamba bernama Ummu Madam, pembantu dia. Satu hari Muhammad bin Sahnun terlampau sibuk menulis sebuah kitab. Tulis, ambil nota macam-macam. Jadi datang dia punya pembantu, bibi dia datang. Tuan, ni makanan, tuan nak makan atau tidak? Kata, saya tengah sibuk ni, kan datang lagi. Tulis lagi. Kemudian datang lagi budak ni. Tuan, makanan dah siap. Tuan nak makan lagi? Tak apalah, letakkan di sini kan, kalau saya lapar saya panggil awak. Dia nulis lagi. Tengah malam ni, mana dia panggil khadam dia, kau tolong suap lah, aku tak sempat mau makan lah. Makan, kemudian dia sambung tulis lagi. Dah dekat waktu subuh, dia panggil khadam dia. Khadam, makanan tadi mana? Makanan yang mana tuan? Yang kau sibuk nak bawa aku tu lah. Tuan dah makan dah. Bila aku makan? Tengah malam tadi. Kan aku menulis, saya suap tuan. Iya, astagfirullahalazim, aku tak ingat pun aku makan. Bayangkan dia terlampau khusyuk, menulis sampai makan pun tidak ingat. Contoh teh tarik. Ni sudah separuh tinggal. Ni mungkin tak perasan ni. Ya, begitu khusyuk sekali. Kalau ada kuih lagi, dia tak begitu khusyuk sekali. Banyak lagi cerita saya akan kongsikan, namun saya kira sebab nama pun sembang teh tarik, jadi kita akan minum teh tarik dulu. Kita akan kembali tu selepas ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Rehat-rehat, minum. Saya kira round pertama tadi Ustaz banyak fokuskan pada hormat lah. Itu dia perkataannya. Di samping kita nak tuntut ilmu, salah satu resepi untuk nak dapat ilmu yang manfaat ialah hormat pada guru dan ada iltizam, iaitu keazaman yang sungguh luar biasa. Saya setuju dengan Ustaz Bad. Kalau dulu ulama kita mungkin nak dapatkan satu hadis dia kena rantau jauh. Dulu mana ada kapal terbang saya, ekonomi kelas ke business kelas, budget kelas pun kira dah kelas dah kalau ikut zaman dulu. Jadi sekarang ini guru atau ustaz perlu ke rantau, pergi ke anak murid.
Kalau dulu mungkin anak murid kelaparan, tak dapat makan kerana tak sempat nak masak sebagainya. Sekarang anak murid sambil makan, sambil pasal apa? Kat rumah lah, tengok YouTube. Ustaz Badli Shah di Taqwa 2 tahun lepas, okey dia cari, mungkin ada. Makan makan 3 rasa ke 4 rasa apa sebagainya. Jadi keadaan dah berbeza. Ustaz mungkin naik lemak ke apa? Tak kita tak boleh cakap macam tu. Tapi zaman dah berubah. Jadi cara untuk kita nak dapatkan ilmu itu makin mudah. Sebenarnya ginilah saya lihat. Boleh saya lihat sekejap. Sebenarnya saya lihat gini, makin Allah mudahkan kita untuk dapatkan ilmu, sebenarnya dia menjadi